Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tugasan 2 iaitu isu semasa yang bertajuk pengurusan wasiat dan pembahagian harta dapat mengelak konflik. Slide seterusnya. Ini adalah ahli-ahli kumpulan iaitu saya sendiri, saya Siti Aisyah binti Jama'in. Saya Faradana binti Muhammad Musa. Saya Nur Hasnabila binti Hasnan. Saya Anissa Zira binti Zamri. Saya Nusyada Syafiqah binti Amran. Saya Siti Aisyah binti Jama'in akan membentangkan berkenaan bab 1 iaitu pengenalan apakah itu wasiat. Okey, apa itu wasiat? Wasiat ni artinya ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak. Secara umumnya, wasiat adalah dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada wasi atau pentadbir untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat dan juga melaksanakan segala perancangan dan pengaikan harta mengikut kehendak pewasiat serta kematian. Okey, yang kedua adalah saya akan menyatakan apa tujuan kami membuat kajian ini. Jadi tujuan kajian ini dijalankan adalah kerana ingin mengetahui seberapa ramai masyarakat ini yang mengambil tahu tentang pengurusan wasiat dan pembahagian harta. Jadi di sini kami menyasarkan golongan orang muda yang bekerja tetapi masih belum berkahwin sebagai pengumpul maklumat di dalam kerana kami berfikir bahawa mereka tidak memikirkan lagi tentang membuat wasiat kerana terlalu awal untuk memikirkannya. Sebaliknya, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa baginda amat banyak menggalakkan wasiat itu dibuat bila mana terlintas di hati untuk membuat sesuatu wasiat. Yang ketiga adalah objektif kajian. Okey, kita mempunyai 3 poin di objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti seberapa ramai umat Islam yang mempunyai pengetahuan mengenai wasiat dan pembahagian harta. Poin yang kedua, mengenal pasti pengetahuan masyarakat berkenaan syarat dan cara pembahagian harta yang betul. Poin yang ketiga, mengenal pasti seberapa ramai masyarakat mengetahui agensi yang menguruskan pembahagian harta dan wasiat. Jadi ketiga-tiga poin yang saya baca untuk objektif kajian ini kami letakkan ke dalam Google Form iaitu link di mana kawan-kawan dan keluarga boleh mengisi borang tersebut secara online sebagai pengumpulan maklumat sebagai responden di dalam kajian ini. Jadi slide seterusnya saya akan berikan kepada represent yang lain ni untuk bab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyada Syafiqah binti Amran. Saya pembentang untuk bab kedua untuk tinjauan di literatur iaitu apakah definisi konsep. Definisi konsep untuk kajian kami adalah terbahagi kepada dua iaitu wasiat dan harta pusaka. Wasiat adalah apabila seseorang membuat suatu ikrar semasa si mati itu hidup ke atas harta yang dimilikinya untuk diselesaikan selepas kematiannya kelak. Ianya perlu dilakukan secara bertulis agar mengelakkan konflik dan hubungan silaturahim antara keluarga tidak terputus. Seterusnya adalah harta pusaka. Harta pusaka adalah harta-harta yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya termasuk duit, harta benda, tanah dan sebagainya. Untuk pembahagian wasiat, ia juga mestilah dibenarkan menurut hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan oleh yang berkenaan atau pihak yang berwajib. Untuk harta pusaka, setelah si mati meninggal dunia, harta-harta yang ditinggalkan tersebut akan diserahkan kepada waris iaitu ibu, ayah, isteri dan anak-anak. Okay, seterusnya saya akan beri kepada pembentang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasnabila binti Hasnan, pembentang ketiga akan membentangkan bab 3 iaitu metodologi kajian. Pada bahagian ini, kami sebagai penyelidik akan menjelaskan tentang bagaimana kajian ini dijalankan serta membincangkan mengenai metodologi kajian yang digunakan untuk memperoleh pendapatan kajian. Dalam sesebuah kajian atau penyelidikan yang dijalankan, ianya memerlukan metod atau kaedah bagi mendapatkan data. Metodologi yang digunakan perlulah mempunyai teknik yang sistematik bagi mencapai kehendak ilmiah dan mempunyai kualiti. Seterusnya ialah
instrumen kajian. Setiap pungutan data yang diperoleh daripada penyelidikan atau kajian adalah daripada pemilihan instrumen kajian oleh kami, dan kami telah memilih dua kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Yang pertama, kaedah kualitatif, iaitu daripada kajian perpustakaan di mana daripada laman sesawang, buku dan surat khabar. Semasa menjalankan kajian ini, kami telah memanfaatkan sumber daripada bahan bercetak seperti buku-buku rujukan dan bahan elektronik seperti sumber daripada internet. Yang seterusnya ialah kaedah kuantitatif, iaitu borang soal selidik Google Form dan temu bual. Borang soal selidik, kami dapat mengumpul maklumat daripada responden dalam masa 3 minggu, kerana instrumen ini dihantar melalui perkhidmatan atas talian yang boleh diisi pada bila-bila masa. Kaedah ini memudahkan tugasan kami di mana ia tidak mengeluarkan kos bagi mengumpul data kajian ini serta memudahkan responden di mana tiada ketetapan masa bagi responden untuk menjawab Google Form berikut. Yang seterusnya ialah temu bual. Temu bual adalah komunikasi secara berdepan di antara penyelidik dan responden secara terus. Dengan ini kami telah menemu bual orang-orang di sekeliling kami seperti ibu bapa, adik-beradik, jiran dan juga pencara kami. Kebanyakannya mereka adalah berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam topik yang kami kaji. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardania binti Muhammad Musa. Saya ingin membentangkan tentang bab 4, iaitu dapatan kajian, hasil daripada kajian yang dijalankan. Bahagian A merupakan demografi responden. Jumlah responden kami merupakan 101 orang. Jantina yang teramai merupakan perempuan sebanyak 72.3% dan umur mereka adalah 17 hingga 20 sebanyak 58.4%. Disebabkan oleh ramai yang berumur 17 hingga 20, maka mereka responden teramai merupakan tidak bekerja dan berada dalam kalangan diploma. Status perkahwinan mereka adalah bujang. Majoriti responden kawasan perumahan adalah di bandar dan pendapatan yang majoriti adalah kos hingga 1,000. Seterusnya, bahagian B merupakan objektif 1, iaitu tentang mengenal pasti seberapa ramai umat Islam yang mempunyai pengetahuan mengenai wasiat dan pembahagian harta. Seterusnya, bahagian B objektif 1 tentang mengenal pasti seberapa ramai umat Islam yang mempunyai pengetahuan mengenai wasiat dan pembahagian harta. Terdapat beberapa soalan yang diberikan. Majoriti responden daripada soalan 1 dan 2 merupakan menjawab neutral, iaitu peka dengan cara pembahagian harta yang patut dilakukan dan wasiat boleh diberikan kepada orang bukan Islam pada kadar melebihi 1/3 bahagian. Soalan ketiga dan keempat, majoriti responden menjawab setuju, iaitu pembahagian harta dan bagi anak lelaki adalah lebih daripada anak perempuan dan wasiat boleh dibuat dan diberikan kepada sesiapa sahaja yang si mati kehendaki. Majoriti daripada dan soalan yang terakhir adalah majoriti responden menjawab sangat setuju, iaitu orang yang selayaknya memegang bertanggungjawab pembahagian harta ini adalah seorang yang jujur, amanah dan tidak memakan rasuah dan bertanggungjawab melakukan tugas yang diberikan. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang objektif kedua. Saya Nur Hasnah binti Hasnan. Saya akan bentangkan bahagian C, iaitu objektif 2. Ini adalah untuk mengenal pasti pengetahuan masyarakat berkenaan syarat dan cara pembagian harta yang betul. Jadi ini adalah graf yang kami peroleh daripada objektif 2. Okey, bahagian C objektif 2. Mengenal pasti pengetahuan masyarakat berkenaan syarat dan cara pembagian harta yang betul. Jadi ini adalah beberapa soalan yang kami tuju kepada responden. Soalan pertama ialah anda mengetahui beberapa agensi yang menguruskan pembagian harta dan wasiat, dan responden yang kami dapat seramai 39 orang yang menjawab neutral di mana mereka tidak pasti tentang soalan ini. Dan yang kedua, majoriti ialah setuju. Seterusnya soalannya, agensi yang terdapat di Malaysia adalah sahih dan boleh dipercayai.
Dan majoriti yang menjawab soalan ini adalah setuju, di mana mereka mempersetujui bahawa agensi yang terdapat di Malaysia adalah sahih. Soalan ketiga, Amanah Raya Berhad merupakan salah satu agensi yang menguruskan pembagian harta dan wasiat. Seramai 41 majoriti 41 orang yang menjawab neutral. Dan soalan keempat dan kelima, anda mengetahui tempoh pembagian harta akan diproses, dan sekiranya amanah raya telah dilantik sebagai pentadbir harta pusaka, bolehkah amanah raya mengalang pembayaran dibuat kepada penama yang dinamakan? Kedua soalan ini terdapat majoriti yang neutral juga, di mana soalan yang keempat iaitu seramai 49 orang dan soalan kelima ialah 39 orang. Seterusnya, soalan yang terakhir ialah wasiat yang ingin dibuat hendaklah didokumenkan secara rasmi untuk mengelakkan pergaduhan dan salah faham. Dan ini majoriti yang paling tertinggi sangat setuju, iaitu 59 orang. Seterusnya, saya akan berikan pembentang ke seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syarah Syafiqah binti Amran akan membentangkan bahagian di objektif ketiga. Slide ini menunjukkan graf tentang seberapa ramai masyarakat mengetahui agensi yang menguruskan pembahagian harta dan wasiat. Slide seterusnya. Okey. Ini adalah soalan-soalan yang kami dapati oleh responden. Soalan pertama adalah jika suami si mati yang mempunyai anak mendapat 1/2 bahagian sahaja, majoriti menjawab neutral, iaitu ragu-ragu tentang soalan ini sama ada mereka mengetahui ataupun tidak pasti tentang jawapan yang akan diberikan. Soalan kedua adalah adakah hukum wasiat itu tidak diwajibkan? Majoriti telah menjawab neutral, iaitu 29 responden. Untuk soalan ketiga, setujukah anda jika wasiat diberikan kepada anak sulung sahaja? Majoriti akan menjawab tidak setuju dan seramai 44 responden. Yang keempat, soalan yang seterusnya yang keempat adalah adakah mereka bersetuju jikalau pemberian wasiat diberikan sebelum orang tua mereka meninggal? Majoriti akan menjawab neutral, iaitu ragu-ragu, sebanyak 36 responden. Soalan kelima adalah adakah mereka bersetuju dengan orang yang tiada waris patut membuat wasiat? Menjawab sangat setuju seramai 36 responden. Dan seterusnya, wasiat yang melebihi kadar 1/3 harta pewasiat adalah tidak sah kecuali waris-waris yang bersetuju dengan kadar yang lebih itu. Majoriti telah menjawab neutral seramai 57 responden. Mereka ragu-ragu ataupun mereka tidak mengetahui secukupnya adakah betul wasiat ini 1/3 harta pewasiat tidak sah kecuali waris-waris yang bersetuju. Soalan yang terakhir adalah wasiat adalah sesuatu pesanan yang tidak boleh diubah. Majoriti akan menjawab sangat setuju seramai 39 responden. Slide seterusnya saya akan bagi kepada pembentang yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainis Hazira binti Zamri. Saya akan membentangkan berkenaan dengan penutup bagi kajian ini, iaitu kesimpulan dan cadangan bagi kajian tersebut. Baiklah, bagi penutup, untuk bahagian kesimpulan, apa yang dapat kami simpulkan adalah ramai di kalangan responden kami yang baru mempunyai kesedaran berkenaan dengan wasiat dan pembahagian harta ini setelah kami membuat kajian berkenaan topik tersebut. Bagaimana kami mengetahui perkara ini adalah melalui dengan borang soal selidik yang telah kami edarkan. Jadi kebanyakan responden kami menyatakan bahawa mereka baru mempunyai kesedaran setelah menjawab borang soal selidik tersebut.
Seterusnya, wasiat bukanlah terhad kepada individu semata-mata. Berkata begini adalah disebabkan berdasarkan temubual yang kami lakukan. Sebagai contoh, ibu saya sendiri pernah bekerja sebagai perunding dalam bahagian wasiat. Jadi mereka menyatakan bahawa wasiat ini bukanlah tergantung kepada individu, kerana jika kita lihat dalam institut seperti Felda atau Pemara, banyak harta umat Islam yang tidak dituntut dan beku kerana tak dituntut oleh waris. Jadi apabila si mati sudah meninggal dunia, jadi harta tersebut dan tidak dapat dituntut lagi. Dan yang terakhir adalah kami beranggapan bahawa masyarakat kini perlu mengetahui dan mempelajari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu pembahagian harta tersebut adalah perkara yang telah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Bagi cadangan, kami memberi cadangan bahawa masyarakat kini perlu mempersiapkan diri dengan ilmu kerana perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ini adalah bukan suatu perkara yang boleh dibawa main dan boleh memberikan kesan yang buruk terhadap diri dan masyarakat yang lain. Seterusnya, kami memberi cadangan bahawa pemilik harta perlu merekod dan memberikan keterangan yang jelas berkenaan dengan harta yang dia peroleh, yang dia ada, sama ada secara harta, aset ataupun simpanan yang telah pemilik harta tersebut buat semasa dia masih hidup. Ini bagi memudahkan perunding ataupun pegawai yang akan menguruskan harta tersebut senang untuk melakukan kerja dan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan mudah tanpa konflik di antara adik-beradik, ahli keluarga ataupun pewaris yang lain. Selain itu, pemilik harta juga boleh melantik pengurus harta peribadi. Pengurus harta peribadi ini akan memegang amanah untuk memberikan harta-harta tersebut kepada pewaris setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia. Ini lebih memudahkan bagi harta tersebut dapat diberikan kepada pewaris tanpa sebarang konflik. Dan yang terakhir adalah membuat hibah. Hibah ini adalah satu perkara yang dilakukan semasa pemilik harta masih hidup, iaitu menyatakan sejumlah wang sebagai contoh untuk diberikan kepada isteri ataupun ibu apabila pembuat hibah itu meninggal dunia. Jadi apabila beliau telah membuat hibah, jadi kehidupan ibu ataupun isterinya tidak akan terabai dan seperti kita tahu jumlah pembahagian harta untuk isteri adalah lagi kurang daripada anak. Jadi apabila si mati membuat hibah, jadi kehidupan si isteri ataupun ibu akan lebih terjamin dengan adanya duit hibah yang dibuat tersebut. Sekian daripada kami. Terima kasih.